Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Muhammad Sani. Nombor matrik C21A2165. Di sini saya ingin membentangkan tentang reka bentuk seni tradisional iaitu seni bina Muzium Adat Istiadat Istana Johor. Pengenalan, bangunan dan tempat bersejarah adalah peninggalan zaman purba. Jika dilihat dengan teliti, bangunan ini mempunyai nilai budaya dan kesenian yang tersendiri. Ini kerana kalau tidak dipecahkan, dari mana nak dapat sagu. Bangunan bersejarah ini juga mencirikan identiti negara dan merekodkan sejarah penting negara. Memang tidak dinafikan, warisan negeri yang diabaikan hari ini merupakan tempat dan bangunan bersejarah yang terdapat secara meluas di seluruh negara. Okey, seterusnya merupakan gambar Istana Johor iaitu Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Istana Johor ini dibina pada tahun 1887 semasa pemerintahan Sultan Muhammad II untuk digunakan sebagai kediaman diraja oleh Raja Bendahara Long Kundur. Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan ini terletak di bersebelahan Istana Balai Besar dan Kota Sultan Ismail Petra di tengah-tengah Bandar Kota Baru. Keluasan kawasan adalah 1.822 meter persegi dan merupakan salah satu mercu tanda dan daya tarikan pelancong yang paling utama ke jajahan Kota Baru khususnya dan ke negeri Kelantan amnya. Istana Johor ini telah dibina oleh tukang-tukang kayu yang mahir dari seluruh negeri Kelantan yang diketuai oleh Cik Sulaiman dari Kampung Sirih dan dibantu oleh Nik Saleh dari Kampung Atas Banggul serta Haji Muhammad Saleh iaitu Datuk Kaya Bakti. Ruang pameran yang terdapat di bangunan muzium ini dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti peralatan senjata, pakaian tradisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesultanan. Walaupun telah dijadikan muzium, tetapi reka bentuk asal bangunan ini tetap dipelihara. Okey, seterusnya merupakan reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan manusia. Okey, reka bentuk Istana Johor. Yang pertama, reka bentuk Istana Johor ini adalah merupakan gabungan antara dua pengaruh iaitu Timur dan Barat. Yang kedua, di bahagian bawah Istana Johor ini terdapat 3 ruang utama iaitu ruang surung yang terletak di bahagian hadapan berhampiran pintu masuk. Memanjang ke kiri dan ke kanan kira-kira 57 meter dan melebar ke belakang kira-kira 7 meter. Yang ketiga, ragam hias Istana Johor yang digunakan ada 4 jenis ragam hias. Yang pertama, sirip naga. Yang kedua, ekor itik. Yang ketiga, andang-andang. Dan yang keempat adalah jejala. Okey, seterusnya merupakan contoh-contoh reka bentuk Istana Johor. Gambar yang pertama merupakan gambar pintu utama iaitu pintu masuk ke dalam istana tersebut. Okey, seterusnya gambar kedua ini menunjukkan persekitaran tingkat atas iaitu tingkat 2 di istana tersebut. Okey, contoh yang ketiga, yang ini menunjukkan tangga berpusing yang terletak di sudut bahagian belakang Istana Johor. Okey, contoh yang keempat, mempamerkan alat-alat senjata lama negeri Kelantan seperti keris, lembing, badik, kelewang dan lain-lain. Okey, slide seterusnya merupakan galeri Muzium Adat Istiadat Istana Johor. Ini ada beberapa contoh koleksi pakaian, alat perhiasan diri, pakaian dan barang-barang tembaga, kawasan luar muzium, perahu panjang di kawasan luar muzium. Seterusnya, bahan dan proses pembinaan Istana Johor. Keseluruhan istana
dan bilik ini diperbuat daripada kayu cengal dan bahagian atas dinding ini dipasang dengan ukiran tebuk tembus yang dikenali dengan nama jejala. Istana ini telah dibina oleh tukang-tukang kayu yang mahir dari seluruh negeri Kelantan, diketuai oleh Cik Sulaiman dari Kampung Sirih dan dibantu oleh Nik Saleh dari Kampung Atas Bongo serta Haji Muhammad Saleh iaitu Datuk Kaya Bakti. Tempoh pembinaan Istana Jahat ialah 1 tahun. Kos perbelanjaan yang dianggarkan bagi pembinaan Istana Jahat ialah melebihi RM10,000 kerana kayu pembinaannya merupakan kayu yang bermutu tinggi iaitu kayu cengal. Kos pembinaan Istana Jahat dikatakan kos yang rendah kerana dibina pada zaman dahulu berbanding kos Istana Batu dan Istana Balai Besar. Okey. Fungsi dan penggunaan Istana Jahat. Penggunaan Istana Jahat adalah tempatnya raja bersemayam bermula dengan Sultan Ahmad sehinggalah almarhum Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad keempat. Perlindungan, menerima tetamu, mesyuarat dan menjalankan pemerintahan juga sebagai pusat pengajian Islam serta mengeluarkan banyak hasil-hasil sastera. Kini, fungsi dan penggunaan Istana Jahat adalah sebagai Muzium Diraja Negeri Kelantan yang mempamerkan sejarah Kesultanan Negeri Kelantan daripada zaman awal sehinggalah kepada pemerintahan Sultan Kelantan pada masa sekarang. Kesimpulannya, Istana Jahat adalah contoh warisan seni bina Melayu yang indah dan menarik. Sehingga kini, Istana Jahat masih lagi menjadi kebanggaan rakyat negeri Kelantan dan lambang kesultanan Raja-Raja Melayu Kelantan sejak zaman dahulu sehingga sekarang, dan ia masih digunakan untuk majlis rasmi negeri Kelantan. Namun, pembangunan pesat kawasan sekitarnya tidak menjejaskan bangunan warisan bangsa yang banyak menyimpan rahsia sejarah. Okey, terima kasih kepada pendengar yang sudi mendengar pembentangan saya secara ringkas tentang seni bina Muzium Adat Istiadat Istana Jahat. Terima kasih. Bye.